Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Shah Aizat bin Shuaib dan hari ini saya akan menjelaskan tentang kerjaya sebagai seorang pensyarah universiti. Video ini dihasilkan bersempena dengan Career Talk Video 2020 yang dianjurkan oleh Ansara Kota Baru. Terlebih dahulu, kita lihat dulu bagaimana laluan kerjaya sebagai seorang pensyarah. Jika anda sekarang berada di peringkat SPM, maka anda akan menghadapi peperiksaan SPM dalam masa yang terdekat. Kemudian anda akan masuk ke dunia matrikulasi ataupun persediaan universiti. Jadi untuk saya, SPM saya di MRSM Langkawi pada tahun 2006. Kemudian saya melanjutkan pengajian dalam International Baccalaureate di College Muara Banting, IB. Jadi kalau kita tengok pilihan matrikulasi yang ada ni, termasuklah matrikulasi yang disediakan oleh pihak kerajaan, mungkin A-Level, IB dan bermacam-macam lagi program persediaan ke universiti. Seterusnya kita akan melangkah ke universiti dalam program ijazah sarjana muda ataupun degree. Di sini sebenarnya jika anda bercadang untuk menjadi seorang pensyarah, program pengajian ataupun kos yang anda ambil sewaktu di universiti ijazah sarjana muda hendaklah kos yang anda akan ajar apabila anda menjadi seorang pensyarah. Kerana setengah universiti hanya akan mengambil pensyarah berdasarkan ijazah sarjana muda mereka. Sebagai contoh, anda hendak menjadi pensyarah dalam bidang kejuruteraan awam. Maksudnya ijazah sarjana muda anda juga haruslah dalam kejuruteraan awam. Jika dalam bidang yang lain, bukan tak boleh, boleh, cuma mungkin tak begitu preferred oleh pihak universiti lah. Jadi anda harus merancang apa program ataupun kos yang anda akan ajar apabila anda menjadi seorang pensyarah nanti sewaktu peringkat sarjana muda. Jika anda lulus sarjana muda, graduate dan selepas beberapa tahun, anda boleh juga menjadi seorang pensyarah. Tetapi untuk pensyarah universiti agak terhad ataupun mungkin tak ada lah. Ya, tapi anda boleh jadi pensyarah untuk peringkat di college ataupun peringkat yang lebih rendah sedikit daripada universiti. Kemudian untuk menjadi seorang pensyarah, selalunya untuk universiti kita akan melangkah ke peringkat yang seterusnya iaitu sarjana. Sarjana ini kalau dalam bahasa mudahnya masters lah. MSc, MA dan sebagainya. Selepas anda tamat sarjana, anda boleh menjadi pensyarah universiti dengan grade DS45. Jadi DS ini adalah grade gaji ataupun grade pangkat untuk pensyarah. DS kalau DG guru, kalau DM tak salah saya pensyarah UiTM. Jadi kalau pensyarah universiti yang biasa DS lah. Kemudian kalau anda masuk sebagai pensyarah yang ada kelulusan sarjana, kemudian lepas beberapa tahun selalunya pihak universiti akan meminta anda untuk menyambung pengajian ke peringkat yang terakhir iaitu Dr. Falsafah ataupun dalam bahasa mudahnya PhD lah. Selepas anda lulus PhD beberapa tahun, 3 tahun selalunya lebih kurang, anda akan dilantik sebagai pensyarah universiti di S52, maknanya pangkat tu naiklah. Selalunya di sini akan digelar, setengah universiti akan menggelar dia sebagai pensyarah kanan. Dari pensyarah kanan di S52, selepas anda menjadi pensyarah, untuk kenaikan pangkat maknanya dia akan tengok lebih kepada macam mana anda perform semasa anda bertugas sebagai pensyarah. Dan seterusnya kalau di S52 ni akan naik kepada Profesor Madya di S54. Kemudian full professor dan ke atas. Kalau kita tengok macam mana mereka menilai kerjaya sebagai seorang pensyarah ni, sebenarnya ada 4. Saya gariskan ada 4 bahagian utama yang mana sebagai seorang pensyarah apa yang anda akan lakukan. Jadi inilah kriteria yang akan menentukan sama ada anda menjadi seorang pensyarah yang baik ataupun sebaliknya. Tugas seorang pensyarah universiti yang pertama, seperti mana yang semua orang tahu,
iaitu berkaitan dengan pengajaran, teaching and learning lah. Baik, tugas yang pertama adalah menyampaikan kuliah seperti yang kita tengok dalam gambar. Menyampaikan kuliah, kalau cabaran ni, kalau sekarang ni dalam keadaan umur baharu, perlu menyampaikan kuliah secara dalam talian. Kalau waktu biasa, secara fizikal, face to face dalam kelas. Kemudian juga seorang pensyarah juga ada waktunya akan mengendalikan sesi makmal. Ini kalau anda menjadi seorang pensyarah dalam bidang teknikal, anda kena kendalikan sesi teknikal. Makmal, maknanya menguruskan eksperimen ataupun hal-hal yang bersifat hands-on. Jika dalam bidang kejuruteraan mekanikal contohnya, anda akan mengendalikan mesin, mengajar pelajar untuk mengendalikan mesin dan sebagainya. Yang ketiga adalah menyediakan bahan pengajaran. Ini adalah satu cabaran juga sebenarnya. Apabila anda menjadi seorang pensyarah, kursus ataupun kos itu sebenarnya agak berlainan dengan universiti lain. Dia adalah unik kepada anda dan juga universiti anda. Justru jika anda hendak mengajar, anda perlu menyediakan bahan pengajaran. Sebenarnya ini adalah cabaran yang agak besar untuk seorang pensyarah. Nak mengajar ni tidak selalu susah, tetapi untuk menyediakan bahan pengajaran, untuk memastikan pelajar faham, untuk memastikan pengajaran anda mengikut silibus, itulah salah satu cabaran yang saya rasa semua pensyarah pun akan mengalaminya lah. Yang terakhir, nombor 4 dalam pengajaran ni adalah penilaian. Kita mengajar, tetapi kita harus fikir macam mana kita nak menilai pelajar. Dalam keadaan norma baharu sekarang ni, sebagai contohnya, macam mana kita nak nilai pelajar kita yang sekarang ni berada di Selangor, di KL. Macam saya di Perlis, pelajar-pelajar saya ada yang tidak boleh lagi kembali ke kampus. Jadi saya harus merancang bagaimana penilaian. Kena buat kuis secara online, kena buat assignment secara online. Jadi ini adalah cabaran. Kita harus merancang macam mana kita nak nilai pelajar kita tu. Yang kedua, tugas yang kedua adalah penyelidikan. Dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai research. Dalam research ni adalah beberapa bahagian yang agak besar. Yang pertama adalah penulisan journal paper, yang mana anda kena tulis journal paper ni macam artikel majalah lah, majalah yang anda baca, tetapi diterbitkan dalam jurnal saintifik, yang mana bila kita nak tulis journal ni, satu susah nak tulis. Satu lagi, bila kita tulis, kita tak pasti sama ada diterima ataupun tidak. Kerana penerimaan itu bergantung kepada editor jurnal tu. Itu yang susah. Kita kena pastikan tulisan kita berkualiti dan akan ada orang kritik tulisan kita supaya sebelum dia diterbitkan. Jadi itu satu cabaran lah. Banyak yang journal paper yang kita tulis kadang-kadang tak disiarkan kerana tak mencapai kualiti. Yang kedua adalah penerbitan dari segi buku ataupun kadang-kadang disebut sebagai book chapter. Menjadi seorang pensyarah, anda harus menulis kerana melalui penulisanlah ilmu anda disampaikan kepada orang lain selain anda mengajar. Yang ketiga adalah geran penyelidikan ataupun research grant. Sebagai seorang pensyarah, anda harus memohon geran penyelidikan. Nak mohon ni satu benda yang agak sukar. Satu, proses dia susah. Yang kedua adalah chances ataupun peluang untuk dapat itu agak limited, terhad. Ramai pensyarah yang gagal untuk mendapat geran penyelidikan walaupun banyak kali mencuba kerana tidak mencapai kualiti yang ditentukan. Jadi ada pensyarah yang dah beberapa tahun-tahun menjadi pensyarah barulah dapat geran yang pertama. Ada pensyarah yang geran penyelidikannya setiap tahun dapat lebih daripada satu pun banyak. Ada juga yang macam tu. Yang keempat adalah penyeliaan ataupun supervision pelajar masters dan juga PhD. Yang ini maksudnya kita akan ada macam kalau di MRSM tu ada cikgu kan. Cikgu ada dia punya anak homeroom. Ada orang yang kita supervise, pelajar cikgu supervise. Sebagai seorang pensyarah pun kita akan ada pelajar masters dan PhD yang kita supervise untuk dia habiskan pengajian. Jadi supervise ni ikut topik lah. Topik apa yang dia ambil, dia topik research. Dan kita sebagai penyelia, kita kena pastikan dia dapat buat research itu dengan baik dan juga dapat habis pengajian dalam masa yang ditentukan. Yang kelima adalah produk inovasi. Kita selalunya para pensyarah
kalau dalam bidang teknikal ni selalunya akan menghasilkan produk yang bersifat inovasi, yang mana universiti akan expect untuk pensyarah masuk pertandingan yang dianjurkan, dan di situ akan dinilai lah produk itu sama ada baik ataupun boleh diperbaiki. Dan kalau kita tengok yang terakhir, yang keenam, conference. Selalunya kita akan dengar ramai pensyarah pergi conference. Jadi conference ni apa sebenarnya? Conference ni secara ringkasnya adalah perhimpunan para penyelidik slash pensyarah di sesuatu tempat dengan tema yang tertentu. Maknanya duduk beramai-ramai dan akan ada presentation berkenaan dengan topik masing-masing. Dari situ, conference ni penting bila kita datang, kita kena jumpa researcher, pensyarah daripada tempat lain, dan kita berbincang dengan topik research yang kita bawa. Di sinilah sebagai seorang pensyarah, anda juga harus mempunyai communication skill yang bagus. Sebab anda akan berjumpa dengan ramai orang, bukan saja orang tempatan, malah orang antarabangsa daripada luar negara. Jadi skill berjumpa, bersembang, how to engage with people, itu adalah satu skill yang agak penting sebagai seorang pensyarah. Kita tengok yang ketiga, tugas seorang pensyarah yang ketiga daripada 4 yang ada. Okey, community. Bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan community? Dalam bahasa Inggeris ni disebut sebagai community engagement. Community ni boleh terdiri daripada masyarakat dan juga boleh jadi terdiri daripada pihak industri. Kalau program yang ataupun contoh yang boleh buat, yang pertama adalah khidmat masyarakat. Sebagai seorang pensyarah juga, anda harus memikirkan bahawa penyelidikan yang anda buat, kepakaran yang anda ada, apakah dan bagaimanakah sumbangan yang anda boleh berikan kepada masyarakat. Jadi itulah satu persoalan yang agak besar. Sebab ramai kadang-kadang ada pensyarah yang terlalu larut dalam dunia akademik dia, sampai dia pun tak tahu apa khidmat dia kepada masyarakat. Yang kedua adalah rundingan bersama industri. Pihak universiti untuk duduk bersama dan membincangkan masalah-masalah yang mereka alami. Sebab pihak industri selalunya mereka tak mempunyai kemudahan yang banyak apabila untuk membuat satu testing atau eksperimen. Mereka tak banyak equipment. Sebab itu kadang-kadang mereka akan minta bantuan daripada pihak universiti dan penyelidik akan bantu. Yang ketiga adalah jaringan antarabangsa dan juga tempatan. Seperti mana yang saya maklum tadi, sebagai seorang pensyarah, awak kena ada satu sifat yang awak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Dan adalah diharapkan juga pensyarah ni ada jaringan antarabangsa dan tempatan. Tak kisahlah daripada universiti ataupun daripada industri itu sendiri. Jaringan antarabangsa ni juga penting sebab dia akan membawa kepada kerjasama dalam geran penyelidikan, dalam kerjasama dalam kita nak menghasilkan satu jurnal paper, collaboration lah kita panggil kan. Yang keempat adalah badan profesional. Badan profesional ni apabila anda masuk kepada satu bidang, akan ada badan profesional yang govern bidang tersebut. Sebagai contoh, dalam bidang kejuruteraan ada Board of Engineers, BEM. Dalam teknologi ada MBOT, Malaysian Board of Technologies. Jadi itu adalah contoh badan-badan profesional. Dan sebagai seorang pensyarah, anda juga diharapkan untuk masuk badan-badan profesional ini dan menyumbang kepada bidang tersebut. Yang terakhir adalah yang saya rasa tak semua pensyarah berpeluang untuk melakukan tugas ini, iaitu pentadbiran. Pentadbiran ni lebih kepada jawatan di universiti. Sama ada jawatan itu kecil ataupun besar. Dia ada beberapa jenis jawatan lah. Sebagai contoh, jawatan peringkat program pengajian, ini yang agak kecil. Anda mungkin akan jadi jawatan kuasa tertentu, jawatan kuasa hal ehwal pelajar, jawatan kuasa akademik, jawatan kuasa berkenaan dengan kebolehpasaran pelajar. Kemudian ada juga jawatan peringkat fakulti. Anda mungkin berpeluang untuk menjadi pengarah, timbalan pengarah, menjadi exco dalam bidang-bidang yang tertentu. Sebagai contoh, anda boleh juga dilantik untuk menjadi admin.
Anda seorang pensyarah tetapi Anda dilantik sebagai seorang timbalan pengarah untuk pusat kecemerlangan ataupun pusat penyelidikan di universiti anda. Jadi ada boleh. Maknanya lebih kurang macam ada dua kerja lah. Mengajar dan menyelidik dan juga dalam masa sama ada pentadbiran. Jawatan peringkat universiti, ini yang kadang-kadang kita dengar timbalan dekan ataupun timbalan naib chancellor. Ini adalah jawatan yang lebih besar lah. Macam dekan dan juga timbalan dekan tu lebih kepada peringkat fakulti. Universiti ni peringkat yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah lain-lain tugas pentadbiran yang mana melibatkan hal-hal yang memerlukan anda menjadi ataupun menjalankan tugas sebagai seorang pentadbir. Ini dia melibatkan hal-hal seperti mesyuarat, hal-hal seperti sistem file, hal-hal seperti polisi. Ini juga adalah satu tugas yang anda perlu lakukan. Jadi secara ringkasnya, menjadi seorang pensyarah ni dia memerlukan seorang yang well-rounded, kita panggil. Dan bagi saya sebagai seorang pensyarah, saya suka dengan kerja saya kerana saya merupakan seorang yang agak cepat bosan kalau benda tu perkara yang sama saya buat. Jadi menjadi seorang pensyarah ni, saya ada banyak uh, area yang boleh saya terokai. Macam saya sebut tadi, ada 4 yang utama. Tetapi dalam pecahan yang 4 tu ada banyak lagi pecahan-pecahan lain yang boleh saya lakukan. Cuma dia kena minat. Okay, ada orang yang dia tak minat menjadi seorang pensyarah kerana dia susah untuk mengajar ataupun tak minat untuk membuat pendidikan. Jadi mungkin boleh fikir baliklah. Kalau anda ada perasaan yang macam tu, maknanya anda kurang sesuai lah untuk menjadi pensyarah. Walaupun sebenarnya menjadi seorang pensyarah ni ikut juga. Ada pensyarah yang lebih cenderung kepada sesuatu hal. Sebagai contohnya, ada pensyarah yang teaching dia bagus, tetapi penyelidikan dia kurang sedikit. Namun apabila kita sebut tadi pasal kenaikan pangkat awal-awal tadi, apabila nak naik pangkat tu selalunya mereka akan tengok keempat-empat itulah. Keempat-empat kriteria tu mesti ada serba sedikit. Okey, jadi itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang nak ditanyakan, boleh hubungi saya melalui email yang tertera ataupun Instagram saya @syakang. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.